sebagai kelompoknya. Berkali-kali disebut oleh Nabi, laisa minna, laisa minna, laisa minna. Dia bergolongan kita, dia bukan golongan kita, dia bukan golongan kita. Siapa yang bukan golongan kita? Mereka yang bangun pagi tidak memikirkan tentang hal ehwal saudara-saudaranya. Inilah sebab kita bercakap tentang cabaran umat Islam yang sedang kita hadapi sekarang. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sering ketika saya mengupaskan masalah umat Islam, saya mengatakan pokok ataupun titik bermula segala persoalan adalah berlegar pada cabaran terhadap akidah umat Islam. Itu yang pertama. Kerana akidah itu adalah tiang sri. Kerana akidah itu adalah pokok yang terpenting di dalam Islam. Kalau saya mengibaratkan orang yang gugur akidahnya, kalau nak dimudahkan, sama saja kalau kita kata orang masuk dalam dewan peperiksaan, duduk menjawab soalan daripada kertas peperiksaan, kemudian jawabnya betul, tepat, tetapi bila dihimpunkan untuk diberi markah, dia tak dapat diberi markah kerana apa? Namanya tak ada dalam buku pendaftaran. Dia jawab betul, tapi bila nak bagi markah, semak nama, tengok-tengok nama tak ada. Ibarat itu yang paling mudah untuk tuan-tuan nak faham. Solat, ya okeylah, boleh tahan. Walaupun khusyuk, tak berapa nak khusyuk, duduk berdarih di sini semayang. Tak. Malam ni nak berebut tengok berapa pingat emas Cina boleh, berapa pingat emas US boleh. Itu yang fikir cara tu. Ada yang fikir, malam ni dia berceramah tam mana matang pauh. Dia fikir kat tu pula. Lepas tu yang fikir jenis, siapa nak pergi sumpah pula. Tu tara kita semayang dalam fikiran kita ni serabut. Okeylah kita kata selesai. Zakat, zakat saya bayar tak pernah tuang. Walaupun zakat tu pun dia tak tahu natang apa. Dan kadang antara zakat dengan zakar pun dia tak tahu beza. Aku bayar zakar dah. Tu dia. Orang kata zakat, dia hampir zakar. Ada pesen tu pun ada. Tak apalah bayar zakat. Beres. Kemudian dia menunaikan puasa. Beres. Dia menunaikan haji. Selesai. Tengok-tengok tentang bab akidah, jatuh, batal. Semua yang tadi, yang puasa, yang zakat, yang semayang, semua batal apabila akidahnya itu gugur. Sebab itu saya selalu kupas bila isu atau cabaran semasa yang penting kita faham ialah apabila umat Islam tidak faham macam mana kita sedang diserang akidahnya, dan sebahagian kita pun sudah cacat akidahnya. Apa dia yang kita rasa, saya mengucap ni betul dah, saya beriman pada Allah dah ni. Tak tahu bila orang kata diwajibkan atas kita untuk
menegakkan hukum-hukum Allah. Semuanya, bukan separuh, semua yang Allah suruh tu wajib ditegakkan. Tiba-tiba kita kata tak payah. Kerana apa? Kerana kita duduk di Bukit Gambir. Dambar, Bukit Gambir ya? Dambar. Hak ni, hak yang sebelah kondo ni, ini ada berapa belah je orang-orang Islam. Hak lain tu semua Jadi kita nak bincang apa masalah nak tegak agama ni. Dia lafaz hak tu saja tuan-tuan. Lafaz hak tu saja jatuh akidah dia. Hak yang dia sunat tu, yang dia khatan tu, dia ada sedia tu. Tak ada orang khatan tumbuh lain pula, tak tahulah kat orang belah sini dia main tumbuh pula. Tapi yang khatan tu duk tak apa khatan tu, tapi akidahnya gugur. Sebab di sana kita membaca Al-Quranul Karim yang 3 ayat yang terkenal untuk memberi amaran kepada kita bahawa seseorang itu, orang Islam itu, yang diberi kepada kita ni kuasa, yang diberi kepada kita ni mandat, yahkum bima anzalallah walam yahkum bima anzalallah. Mereka yang tidak menunaikan hukum Allah, tidak menegakkan hukum Allah, katalah di peringkat kerajaan kita tak ada kuasa, tapi di peringkat kita dalam rumah tangga, kita lah Perdana Menteri, kita lah Presiden, kita lah yang dipertua, kita lah ketua. Ada tidak di dalam rumah kita, rumah tangga kita ni hukum-hukum Allah yang mesti kita tegakkan? Ada. Tiba-tiba kita tak buat sebagai seorang suami kepada isterinya, kepada anak-anaknya. Kalau dipertimbang hak tu tuan-tuan, maka terkena kepada kita ni 3 label yang Allah beri: fasiqun, munafiqun, kafirun. Kenapa saya kupas hak ni panjang sikit tuan-tuan? Kerana saya kurang selesa apabila ada orang kata tak apa dah kita ni Islam dah kita ni. Kita ingat kata kita boleh tidur lena, padahal Rasulullah SAW menyebut, memesan kepada kita, awas, hampa jaga baik yang kata iman ni dia beralun. Sini panggil beralun, no? Duk pun tepi laut, kalau beralun tak erti. Baik, apa duduk di atas bukit lah, beralun. Beralun ni mana? Beralun masa naik, lepas tu dia turun. Pasang naik, lepas tu dia turun kan? Nabi kata iman tu lagu tu. Masa dia naik, alhamdulillah. Kalau Allah cabut nyawa kita masa kita naik, iman kita tengah kuat, alhamdulillah. Nabi kata takut kalau masa hang turun tu, masa tu dia ambil. Ketika kita melafazkan bahawa tidak perlu melaksanakan hukum Allah, tiba-tiba Allah tarik masa tu. Nak kata apa tuan-tuan? Ini kalau kita ni berbahas